Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Khairul Anor. Saya daripada jurusan Pengurusan Maklumat, mewakili kelas HBU 1212I. Saya pelajar dari UiTM Cawangan, Kedah. Hari ini saya akan berkongsikan tentang prinsip-prinsip rukun negara. Definisi rukun negara. Apa itu rukun negara? Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu memupuk perpaduan di antara rakyat Malaysia. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1930 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong yang keempat. Rukun negara adalah merupakan ideologi atau fahaman kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 32 Ogos 1920 oleh Majlis Gerakan Negara setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara kita. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama yang betul, ia menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan dan persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan yang lain boleh diamalkan dengan aman dan tentera. Jawatan kuasa penggubal rukun negara menyedari akan kepentingan agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, maka prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Selaras dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai raja di perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri dan Yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, raja-raja dan Yang di-Pertua Negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah di negeri tempat mereka bermustautin, tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara ini sebagai satu sumber perundangannya tertinggi. Fungsinya untuk memberikan perlindungan kepada setiap rakyat akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara di Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Perlembagaan negara juga telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Dengan demikian, ia merupakan sebagai satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu-gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak yang lain. Perlembagaan Malaysia menentukan pola politik dan kedudukan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. Ia adalah sebagai satu sumber rujukan bagi hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, sistem perundangan, kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat. Prinsip rukun negara yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang yang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warga negara Malaysia. Selain itu, undang-undang negara berasaskan kepada perlembagaan dan kedaulatannya perlu diterima serta dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak akan aman dan harmoni. Oleh itu, undang-undang negara dijamin oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa
Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal serta mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan harmoni. Wujudan undang-undang akan menjamin kehidupan anggota bermasyarakat yang dapat bergerak dengan licin dan teratur tanpa sebarang kekacauan, yang di mana semua anggota masyarakat akan merasa selamat. Hak-hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan ianya tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara yang sebagaimana yang dijamin oleh perlembagaan negara. 5 adalah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menekankan tentang perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang telah diterapkan. Sifat individu yang bersopan santun dan bertata susila adalah amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum yang berada di negara ini. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Tata susila ini membenci tingkah laku yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang ataupun sesuatu golongan. Tingkah laku yang sopan juga mengandungi satu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian ataupun kehidupan bernegara. Prinsip ini menjadikan ia sebagai satu panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni yang telah diterapkan. Akhir kalam, setiap rakyat perlu mempraktikkan rukun negara ini dalam mengekalkan keharmonian dan kehidupan bermasyarakat supaya tidak terjadinya tragedi seperti dahulu. Saya Muhammad Aiman Khairul Anwar. Sekian, terima kasih.